Okay. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya ucapkan. Okay, kita pada malam ni kita ada tetamu iaitu Abang Haziq, iaitu wartawan penyiaran di Sarawak. Okey, sebelum kita ke agenda seterusnya, kita mempersilakan Abang Haziq dulu untuk memperkenalkan diri dia, nama, umur, pekerjaan, pendidikan, latar belakang dia. Okey, Abang Haziq. Abang. Okey, terima kasih kepada Nur Syafira dan kawan-kawan yang lain, Alia, Nur Syazrina dan Nur Afikah. Terima kasih kerana sudi menyambut saya pada malam ini. Jadi nama diberi Muhammad Nazirul Haziq bin Muhammad Musa, asal Saratok, Sarawak. Dulu pernah belajar di Universiti Malaysia Sarawak, menuntut di kajian komunikasi. Saya punya kos. Dan sekarang bekerja sebagai wartawan penyiaran di salah stesen radio swasta. Jadi saya sekarang ini bekerja sebagai wartawan penyiaran di salah sebuah radio swasta yang pertama di Sarawak. Okey, jadi hampir 2 tahun bekerja sebagai wartawan penyiaran. Cukuplah lo. Cukup. Ya. Okay, terima kasih Abang Haziq. So, Aiman Syafi, boleh silakan mengajukan soalan kepada Abang Haziq. Silakan jalan tugas apa? So tanya terus ya? Tanya aja, Man. Saya sudi menjawab. Ya. Okey bang. Adakah tempat penerbitan yang kita kerja ya mempengaruhi masalah sosial yang berkaitan dengan etnik di Malaysia? Okey. Saya tertarik dengan soalan Aiman. Thank you, Man. So, mohon maaf sekiranya apa yang saya bagi tahu macam ada Sarawak sedikit, ada Melayu sedikit, so saya mix lah bahasa saya malam ni. Okey. So, berkenaan dengan soalan Aiman, adakah pekerjaan saya ataupun apa yang saya lakukan sekarang ini memberi kesan kepada etnik, masalah sosial dalam etnik di Malaysia, betul Man? Okey. Etnik. Jadi etnik sebagai contoh macam apa yang kami lakukan sekarang ini, kami adalah salah sebuah media. Okey, media yang menyebarkan berita setiap hari. Selain berita, pihak kami menyebarkan ataupun menyediakan perkhidmatan entertainment, iaitu hiburan untuk orang awam, di mana memang tidak dinafikan apa yang kami buat akan menyumbang kepada masalah. Sebagai contoh, sebagai contoh, saya ambil contoh baru-baru ini, ada satu video yang tular di media sosial, iaitu berkenaan dengan seorang anggota bomba ditumbuk oleh orang awam. Okey? Ditumbuk oleh orang awam, di mana isunya ialah anggota bomba tersebut lambat untuk pergi ke kawasan kebakaran, dan pemilik rumah tersebut marah dengan kejadian tersebut sebab anggota bomba dilihat agak lambat. Jadi pihak kami ambil keputusan untuk screenshot ataupun ambil satu video tu, ambil sedikit video itu dan post dekat media sosial kami orang. Okay, so kami ada 2 page, di mana satu official page is for Cats FM, yang kedua adalah untuk bilik berita Cats. Okay, jadi page itu kami gunakan untuk 2 tujuan. Yang pertama tujuan entertainment, yang kedua untuk berita. Okey, jadi seperti yang saya bagi tahu tadi, kami ambil satu bahagian sedikit dekat video yang tular itu, orang awam menumbuk pegawai bomba yang bertugas. Kami post dan banyak komen. Sebagai contoh, okey, banyak komen yang kami dapati, rata-rata orang awam sangat marah dengan pelaku yang menumbuk anggota bomba tersebut, sehingga kan ada komen yang mengatakan macam ni, malu
malu. Contoh saya cakap Sarawak malu aku. Contohlah dia kenal orang tu berasal dari mana. So saya tak nak beritahu asal dari mana. Contoh, malu kami jadi orang tut. Malu kami sebab tut. Okay, faham. Jadi pada masa yang sama kami faham apa yang kami buat adalah hanya untuk mendedahkan perbuatan itu adalah tidak betul. Okey, tidak baik. Tetapi rata-rata netizen ambil peluang untuk mengkritik pelaku tersebut dan marah. Jadi bagi kami ia menimbulkan satu kesan yang agak kurang baik kepada kami, kepada orang ramai, sebab mereka mengambil peluang itu untuk marah, untuk melepaskan geram dan menimbulkan satu macam satu salah faham dan apa nama tu? Sifat perkauman. Macamnya lah. Okay, sebab dalam video tu kita dapat detect orang tu bangsa yang apa ni okay. So benda tu akan main. Ya. So di samping benda-benda macam yang berlaku, kami orang dapat detect juga tidak semua apa yang kami buat mendatangkan kesan buruk dan masalah kepada orang ramai. Secara majoritinya saya boleh katakan di sini hanya dalam 10% sahaja benda itu akan memberi kesan buruk ataupun mendatangkan masalah sosial kepada etnik. Okey, sejujurnya 10% sahaja. Sebab rata-rata apa kami post memang mendatangkan macam boleh memberi kesan baik. Sebagai contoh, okey, saya bagi contoh lagi. Apa yang saya nak kongsikan adalah benda-benda yang tidak mendatangkan kesan ataupun masalah sosial. Yang tadi memang mendatangkan masalah sebab sekiranya orang tersebut mengambil salah faham. Okay, salah faham. So bagi saya apa yang kami buat tidak semua yang mendatangkan kesan buruk kepada orang ramai. Sebagai contoh, setiap kali masa perayaan, okay, saya yakin semua media sosial ataupun semua tim ataupun syarikat publication yang anda maksudkan memang akan buat macam ni. Contoh, bila hari raya, mereka akan letak satu posting yang menunjukkan kepada contoh, selamat hari raya kepada seluruh umat Islam yang menyambutnya. Kalau hari gawai, selamat hari gawai kepada. Jadi bagi saya macam saya punya company adalah company Melayu. Okey, contoh company Melayu. Tapi tetap juga akan post selamat Tahun Baru Cina, selamat hari gawai, selamat Deepavali apa semua. So bagi saya benda-benda macam tu tidak semua memberi kesan ataupun impak kepada masalah etnik. Hanya 10% ataupun 10% dan ke bawah. Memang sangat kecil peratusan mendatangkan masalah kepada masalah sosial di Malaysia. Lebih kepada memberi kesan baik sebenarnya. Apa yang saya lakukan sekarang ini. Adakah menjawab soalan? Menjawab soalan. Ya. Terima kasih Abang Haziq. Tapi macam saya bagi tahu, memang tidak dinafikan. Tetapi hanya sikit saja yang menyumbang kepada masalah sosial di Malaysia, terutamanya dalam etnik lah, sikit saja. Okey, teruskan yang soalan terus. Ya, apa lagi yang Tuan mahu tahu? Teruskan. Okey, teruskan Man. Okey. Kiranya adalah masalah yang berlaku walaupun sedikit. Ya, ada sekiranya individu tersebut salah faham. Okey, ataupun sebagai contoh, individu ni ada dua Man. Kawan-kawan, ni ada dua. Sekiranya individu ataupun pihak yang post miskom. Sebagai contoh, kalau saya post dan saya letak angle ataupun tajuk yang sengaja nak memburuk-burukkan sesetengah pihak, memang akan mendatangkan kesan. Ataupun saya post tetapi maklumat yang saya posting tidak lengkap. Sebagai contoh, pernah berlaku masa tu kes adalah berkenaan dengan
ahlong, iaitu peminjam wang tidak berlesen. Okey? Bila kita dengar ahlong, kita akan tahu mereka adalah peminjam wang tidak berlesen. Jadi, newsnya macam tu. Newsnya adalah kes di mana sebuah kenderaan disimbah cat berwarna merah. Okey? Disebabkan mangsa tidak membayar hutang ahlong. Jadi, pihak polis menangkap ahlong dan kami ataupun pihak yang posting tu hanya letak ahlong ditangkap, suspek ditangkap ataupun pelaku ditangkap yang menyimbah cat merah. Okey, ahlong, peminjam wang tidak berlesen. Bila disiasat, yang menyimbah cat itu mereka berlesen. So, maksudnya di situ kesalahan yang mereka lakukan adalah hanya menyimbah cat. Okey? Maksud faham sih? Bukan mereka bukan ahlong. Mereka bukan peminjam wang tidak berlesen. Mereka berlesen. Mereka ejen yang sah. Tetapi mereka salah sebab menyimbah cat. Tetapi pihak kami buat posting mereka adalah ahlong dan tidak ada lesen. Faham sih? So benda macam dia akan membuatkan sesetengah individu salah faham. Sebab macam tu lah boleh berlakunya masalah sosial ataupun kesalahfahaman terhadap benda-benda yang diposting. So macam kami perlunya sumber-sumber yang betul, pos sumber yang betul, maklumat yang lengkap dan perlu tidak menyebahi sesebelah pihak, perlu adil. Macam itulah maksud saya. Okay, so pendapat kita lah, macam ni nak menyelesaikan masalah sosial tu. Okey, masalah sosial. Macam nak menyelesaikan lah, pendapat kita lah. Okey. So saya ambil contoh dalam bidang kami, iaitu bahagian penyiaran, lebih kepada media sosial. Okey. Bagi saya sekarang ini adalah zaman kecam mengecam. Okey. Apa yang ditularkan di media sosial akan diingat sampai bila-bila. So, sebelum posting, semak betul-betul. Lihat betul-betul, selidik betul-betul. Sebab kadang-kadang kita tu alpau, kita tu macam ada kesalahan sedikit. Even kita tu digelar sebagai media rasmi, media yang menyebarkan berita sahih yang orang percaya. Tetapi kadang-kadang kita pun macam ada khilaf sedikit. Okey. Jadi nasihat kami, si perlu ataupun tidak perlu jadi orang yang pertama menyebarkan berita. Walaupun jadi orang pertama menyebarkan berita, tetapi berita yang salah. So bagi kami, ia adalah si betul. Biar kita lambat, tapi jadi orang yang betul menyebarkan berita. Sebagai contoh, kami pernah nak jadi orang yang terawal menyebarkan berita berkenaan dengan kes bunuh diri. Okey? Pada awalnya, ada pihak yang menularkan ataupun yang berkongsi maklumat dengan pihak kami berkenaan dengan kes bunuh diri ya. Dan masa saya belum ada siapa-siapa ataupun belum ada media ataupun belum ada mana-mana wartawan yang post pasal kes Yatek. Tapi kami dah post. Dan akhirnya dia bukan bunuh diri. So menjadi masalah. Kan kita dah menularkan berita yang sahih. So editor beri nasihat, si perlu jadi orang yang pertama nak menyebarkan berita. Mun berita yang si benar. Lebih-lebih lagi, macam kini tu, macam sekarang adalah kes COVID-19. Ramai yang nak jadi orang yang terawal menyebarkan berita. So, si perlu jadi orang yang pertama, si perlu jadi orang terawal menyebarkan berita. Yang kedua, selidik. Memang selidik betul-betul. Pastikan news yang kita nak post ataupun maklumat yang kita nak post sahih supaya si menyebabkan masalah ataupun masalah etnik yang berlaku. Okey. Sebagai contoh juga apa tu? Siapa Tika? Okey. Hai siapa tu? Let nak Zoom 40 minit ya. Mun
premiumnya memang 40 minit je. Oh, I see. Lalu lupa di kelakar, Tek. Okay, pasal bomba, pasal yang nak bunuh diri ya, tapi sebenarnya si bunuh diri. Oh, ada cara mengatasi masalah, cara nak membendung masalah apa Tek? Masa Sosial etnik, Tek. Okay. Seterusnya, kita perlu tahu siapa followers kita. Okay? Sebagai contoh, macam kami, memang kontrol satu page, iaitu Bilik Berita Cats, dan musik silap lebih 50k followers. Okay? Jadi kita perlu tahu siapa our audience. Sebagai contoh, mungkin kita check our audience is orang muda. Okay? Orang muda nya sangat suka terpengaruh dengan benda-benda yang mereka tengok. Okay? Apa yang diorang tengok, itulah yang dalam mental. Okay? Banyak contoh. Okay? Jadi sebagai contoh, apa yang kami post hari ni? Sekejap sampai ingat balik. Okay, Mat Rempit. Okay, Mat Rempit. Jadi ini pun menyumbang kepada masalah etnik, kesan apa yang kita post berkenaan dengan etnik. Okay. Jadi kita post, masa tu kami post pasal satu Mat Rempit yang berkeliaran malam-malam masa PKP. Then ramai yang komen, ni anak-anak muda. Okay, anak-anak muda Melayu ni, anak-anak muda ni. Faham tak? Okay? Rata-rata mentality memang terus target satu kaum, satu bangsa. Betul tak? Okay? Betul. Jadi sebenarnya yang main peranan adalah pihak yang posting benda ya, macam kami. Okay? Tapi kami tidak menyebelahi mana-mana pihak. Contohnya kami tidak pernah post. Kami post anak Melayu berkeliaran masa malam. Tidak. Okay? Sekiranya kami post benda-benda macam tu, memang akan menimbulkan masalah ataupun salah faham, pandang serong dengan bangsa ni. Okay? Jadi kami tak posting macam tu. Kami cuma post general. Okay? General. Kami post anak-anak muda berkeliaran. Tetapi walaupun kami post macam tu, mentality netizen terus fokus dengan satu bangsa saja. Okay, itu bahaya. Okay, so kita kena tahu siapa audience kita, siapa followers kita, sebab kami dapat detect di mana sekiranya kami post pasal benda-benda yang viral, memang rata-rata netizen is remaja. Okay Man, sekejap kita beralih topik. Man, mungkin Eman pernah tahu kes yang viral helmet kuning dekat Sukma. Yes. Siapa banyak komen? Remaja anak. Banyak komen. Remaja lah. Yes. Seeda orang tua nak kampung-kampung. Anak-anak remaja ya. Seeda. Okay. So mungkin Aiman telah boleh explain dengan Afiqah apa helmet kuningnya. Okay. So di situ kita boleh tengok audience kita adalah remaja. So bagi saya, cara nak mengatasi masalah ataupun cara nak membendung, kita perlu kenal siapa audience kita. Kalau audience kita ialah remaja, elakkan post benda-benda macamnya. Elakkan post benda-benda yang boleh yang digemari oleh remaja. Dadah. Merempit. Benda-benda yang enjoy. Benda-benda yang macam boleh macamnya lah, bergaduh. Okay, bergaduh. And then lepak-lepak malam. Okay, so macam pihak kami ataupun mana-mana syarikat publication, elakkan post benda macamnya untuk membendung dan mengurangkan masalah ataupun masalah sosial dalam etnik ini terutamanya. Okey, yang lain memang perlu selidik betul-betul
tidak ada miscommunication, tidak ada misleading. Tajuk penting, okay? Tidak menyebahi mana-mana pihak supaya tidak berlakunya unsur salah faham atau persefahaman antara kaum. Itu bahaya. Okay? So, saya nak kongsikan di sini, di Sarawak, okay, khasnya di Sarawak, okay, untuk Afrika dan lain-lain, di Sarawak ada satu jawatan kuasa yang diberi nama UNIFOR, akronimnya UNIFOR. So, UNIFOR ini stand for Unit Hal Agama-Agama Lain. Okay? Unit Hal Agama-Agama Lain ini berperanan sebagai mereka menjaga agama lain selain Islam di Sarawak. Sebab Sarawak banyak agama, banyak bangsa, banyak pelbagai agama yang kita anuti. So, timbul ataupun ditubuhkan satu jawatan kuasa iaitu Unit Hal Agama-Agama Lain untuk membantu mengurangkan ataupun untuk membantu dan mengekalkan keharmonian. So, ini adalah salah satu juga bagi saya, ini adalah salah satu cara untuk mengelakkan masalah etnik ataupun masalah sosial di dalam kalangan remaja ataupun dalam kalangan masyarakat lah. Okay? Timbulnya ataupun wujudnya satu jawatan kuasa yang ditugaskan untuk mengawal keamanan khasnya dalam dari segi agama, dari segi etnik, okay? Selain Islam. Memang ada satu jawatan kuasa di Sarawak. Di sebenarnya saya tak sure lah, mungkin Afikah dan yang lainnya tahulah. Okay? Di Sarawak ada satu UNIFOR. So, ia adalah salah satu juga langkah yang sangat penting bagi saya untuk membendung masalah-masalah etnik. Okay? Sebab sekiranya berlaku masalah etnik ataupun agama yang lain, mereka akan dirujuk kepada UNIFOR selain Islam. Okay? Mereka akan dirujuk kepada UNIFOR. So, memang jawatan kuasa ini sangat membantu. Bagi saya memang sangat membantu untuk menyelesaikan isu-isu keagamaan di Sarawak ini. Okay? Ini salah satulah yang saya ingat. Dan ketua-ketua kaum sebenarnya, ketua-ketua kaum dan ketua-ketua masyarakat sebenarnya memang sangat memainkan peranan yang penting. Okay? Sebab mereka ini adalah ketua kepada masyarakat, ketua kepada kaum, dan mereka adalah yang membawa perasaan ataupun apa yang mereka bagi tahu adalah itu yang penduduk-penduduk kampung akan ingat. Okay, contohnya ketua kampung pergi ke kampung, ada pencuri, budak Cina ni mencuri, automatik orang kampung akan benci dengan benda macam ni. Sebab ketua kampung dah bagi tahu. Okay, jadi ketua-ketua kampung, ketua-ketua kaum perlu main peranan untuk elakkan benda-benda macam ni. So mereka perlu adil. Okay, jangan resis. Jangan resis, ya wordnya. No racism. Okay, so yang pentinglah sekali balik dengan kami, memang kami perlu post and memang perlu cari news yang sahih dan memang perlu quotes orang yang benar-benar layak. Okay, kami tidak boleh quotes ataupun main petik saja dari orang awam. Okay, so kami perlu petik dari orang yang benar-benar layak. Contohnya seperti ketua polis daerah, contoh menteri, pensyarah, orang yang kita boleh percaya bila nak post ataupun bila nak bagi tahu tentang sesuatu benda lah. Macam ni lah Man. Semua okey lah Saka tu? Okey. Dengan apa? Gek dah apa Gek? Okey, mungkin Eman boleh ajukan soalan yang seterusnya. Boleh Man, sila Man. Sampai tengah malam mesti halok. Soalan seterusnya tu just nyemuk kesan daripada perkara-perkara negatif saja. Jadi biasa benda sama aja nak. Macam kesannya tadi kita terangkan juga. So, bagus tanya soalan. Tanya je Fira, sial. Kami boleh jawab ya insya-Allah. Yang lain? Okey. Ni ada seorang kawan tanya, tapi mungkin tak ada kaitan dengan tajuk yang kita bincangkan sekarang. Cuma kami nak
nak tahu macam mana dah. Mungkin kami orang nak tahu je macam perjalanan pengalaman kita jadi seorang wartawan. Okey, soalannya macam tu. Selama persiaran tentang isu-isu semasa, lagi-lagi hot topic ni, ada tak pernah dapat ugutan atau di-tweet dari pihak-pihak lain? Okay, pernah diviralkan. Okay, saya nak share lah satu pengalaman. March yang lepas, March 2021, okay. Jadi pada hari Jumaat, tak silap, pada hari Jumaat saya telah berhubung dengan ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Sarawak, okay, iaitu masa tu iaitu Superintendent Alexander Nagacabu, ketua untuk bahagian trafik dan siasatan jenayah untuk Sarawak, okay. Saya berhubung dengan beliau sebab tahu pihak beliau akan membuat satu operasi. Operasi masa tu diberi nama Operasi Ops Exhaust. Pernah dengar, Man? Pernah. Yes. Ops Exhaust masa tu dijalankan secara besar-besaran di Sarawak ataupun di Malaysia. Jadi operasi Ops Exhaust masa tu dijalankan selama 14 hari. Bermula 1 hingga 14 Mac. Jadi saya berhubung dengan ketua polis trafik masa tu, iaitu Superintendent Alexan. So saya panggil Tuan Alex lah. So saya berhubung dengan beliau untuk join operasi. Okay? Untuk join operasi dan buat liputan masa operasi. Untuk interview pegawai polis yang bertugas semasa operasi. Dan saya dibenarkan untuk membuat liputan. Bersyukur. Isnin. Jadi masa Isnin, saya pergi dekat lokasi iaitu di Padang Merdeka, depan Plaza Merdeka, depan Merdeka Palace. Tahu mana? Tahu. Okay. Masa tu saya tengok live, ramai sangat yang siap dah lesen berpatah balik dan ditangkap dan jatuh motor, ada yang sanggup meredah jalan, ada yang sanggup meredah ni. Saya tengok live. Okay. Dan saya datang, saya jumpa timbalan Tuan Alex masa tu dan saya live. Masa tu saya punya view on live hampir 4K. Okay, on live 4K, dan sekarang ini view video tu mencecah 900K. Hampir 1 million view. Okay. Dan 2 hari lepas tu saya perasan ramai yang PM, ramai yang tag saya dekat Facebook, di mana saya telah diviralkan. Okay, saya telah diviralkan sebab masa saya live masa saya buat live, saya terrekod dua individu naik satu motor, iaitu Sing, tidak menggunakan helmet dan hanya menggunakan serban. Okay, serban. Jadi saya telah diviralkan berkaitan dengan video tersebut sebab kenapa individu tersebut tidak ditahan polis. Yes, memang tidak ditahan polis. Lalu je dengan Sekatan Jalan Raya, dilepas polis. Sedangkan tanpa helmet. Okay, tanpa helmet. So, saya diviralkan banyak dan saya rasa pada masa tu saya perlu betulkan keadaan. Kenapa? Jadi masa tu PDRM dikecam lah sebab kira macam tidak adil lah. Sedangkan yang lain ditahan. Yang tak pakai helmet tu tidak ditahan sebab dia Sing. Okay. Jadi saya berhubung dengan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Tuan Alex, timbalan Tuan Alex tu. Okay. Saya berhubung dengan beliau dan minta penjelasan dengan beliau. Rupa-rupanya memang ada akta. Ada akta yang membenarkan golongan Sing tidak menggunakan helmet atas isu keagamaan. Okay? Atas isu keagamaan. Sebab dekat serban tu ialah debu mayat, debu ahli keluarga mereka yang telah meninggal, yang telah dibakar, dan debunya diletakkan atas ini dan ditutupi dengan serban. So, Akta Malaysia ataupun undang-undang di Malaysia membenarkan golongan Sing untuk tidak menggunakan helmet sekiranya mereka ada
mereka ada serban. Dan saya reply post yang memviralkan saya itu. Page dekat dari ada daerah lah, ada daerah dekat Sarawak ni. Page yang bukan kecil tapi besar. Okay. So bila tu page yang agak besar dan famous memviralkan anda, memang rata-rata orang akan kecam anda, akan support page itu. Okay. So saya komen dan saya bagi tahu yang saya yang anda viralkan, dan di sini saya nak tekankan bahawa apa yang anda bagi tahu tidak benar. Okay. Pihak polis bukan tidak menjalankan tugas, tetapi memang ada akta yang membenarkan. Dan esoknya dia delete balik post itu. Okay. So saya telah cleankan nama saya balik. Alhamdulillah saya telah cleankan sampai kami balik ke Seratok, Fira, kawan-kawan Madah baru nak viral. Balik Seratok di Padah orang kena viral. Jarang tu pulang Seratok. Atau pulang Seratok di Padah orang nak viral. Pulang lu kena viral. Okay. So itu adalah salah satu perjalanan saya, dan sebenarnya banyak lagi lah. Macam isu bunuh diri yang dekat Jambatan Satok. Bagi siapa-siapa yang tahu, yang bunuh diri naik kereta, terjun. Saya ada di lokasi. Isu bunuh diri juga di Jambatan Kuap Semarahan. Saya ada di lokasi dan live, dan saya jumpa dan saya join operasi pencarian mayat tu live dari awal hingga akhir dan jumpa mayat itu. Okay, ada live ya. Kami ada ambil live dekat bilik berita kes. Memang nampak. Memang nampak. Okay. Kami sempat ada satu time yang kami sempat nak sembunyikan mayat dan ternampak sedikit. Okay. So itu adalah salah satu pengalaman sebagai seorang wartawan. Benda-benda macamnya memang jumpalah kes-kes macam penyeludupan dadah sehingga berkilo-kilo, dan pesalah yang mengedar dadah dikenakan hukuman gantung sampai mati. Pernah. Dan banyaklah pengalaman-pengalaman yang kami dah lalui juga sepanjang dalam bidang penyiaran ataupun wartawan inilah, kepada kawan-kawan yang saya hormati sekalian. Okay. So ya, salah satulah yang kami lalui lah. Di samping Fira nanya tadi, ada si pernah kena ugut. Kena ugut sih pernah lah. Cuma pernah kena viral. Okay. Pernah kena viral. Sebab tidak anggap apa yang kami polah dan apa yang polis polah masa saya adalah salah. Okay. Sebab polisi menjalankan tugas. Ayah yang tidak viralkan. Tetapi sebenarnya tidak si faham akta dan undang-undang masa saya. Okay, terima kasih Abang Haziq menjawab soalan. Okay, kawan-kawan lain kalau ada soalan boleh tanya dengan Abang Haziq. Mungkin dia boleh pencerahan. Alang tu. Ya. Alang dah berjumpa. Alia, Fika, Aiman ada soalan? Sazrina. Tanya je. Afika. Maaflah saya punya bahasa Melayu ni berkabur pula. Selalu menulis je bahasa Melayu. Pasal kelakar, baca news, lain bunyi. Tapi dalam radio, set taklah lain bunyi. Cun. Mun kelakar macam tu lain sikit kira. Ni macam nak membakukan bahasa. Sebab kami perasan yang kita orang tengah recording. So kami tengah berhati-hati dengan bahasa. Sebab ya jadi masalahnya. Berhati-hati dengan bahasa. Apa yang kami kongsikan berkenaan dengan isu bomba tadi sebenarnya memang baru berlaku di lawas. Okay? Pernah dengar? Tapi yang kini tu viral yang ambil nanggakan Facebook nak ada lagi yang si tak yo pakai baju macam frontliner kena orang awam. Ya, isu di masjid kah? Bukannya macam macam ni lah. Macam si tak yo tengah kerja maybe sebab si tak yo ada yang gali tanah yo. Baru tadi kah ambil nangga tapi ni orang baru dalam tak 3 hari tu lah. Sebab si tak yo madah lepas bomba kena tumbuk orang awam nak. Lepas frontliner gitu kena. Si tak yo nang berbukut nak tapi saya tahulah apa punca apa sebab video yo pun direkam oleh frontliner. Jangan tak orang?
Jadi benda-benda macam tu sebenarnya sangat macam ni dah memberi kesan memberi kesan bila benda-benda macam tu yang pemadah negatif disiarkan dekat Facebook, memang kita terus akan marah dengan si pelaku dan tanpa kita selidik apa sebenarnya berlaku. Contoh macam isu bomba tu nak. Kalau diri kita diletak dekat mangsa rumah hangus, macam ni perasaan kita, rumah warisan hangus. Okey? Memang kita marah sebab rumah warisan kita hangus. Tetapi salah dia juga sebab bertindak melulu macam ni menghalang anggota ataupun penyawat awam menjalankan tugas. Kita tahu dia tengah marah, tapi isunya is jangan melepaskan, dia salah lah tempat melepaskan geram. Orang nak nolong tapi dia marah dengan orangnya. Okay, so netizen yang menyebarkan berita, yang menyebarkan benda-benda yang memang akan marahlah dengan si orang awam yang pelaku itu. Memang seluruh Sarawak lah marah dengannya. Sedangkan beliau nak mempertahankan sebab beliau marah sebab rumah dah hangus, tiada tempat diam lagi. Macam ni lah. So memang main peranan lah. Bagi kami, apa yang kita tengok, itu yang kita akan terus mindsetkan dalam ni. So bagi syarikat-syarikat publication, newspaper apa semua, so memang perlu berhati-hati lah, termasuk dengan kami pun lah. Memang perlu berhati-hati dengan apa yang kita nak sebarkan dekat media sosial khasnya. Media sosial sangat kuat kena tu. Semuanya dekat media sosial. Ya, semua dekat media sosial. Yang betul kah, yang cik betul kah, yang baik kah, yang buruk kah, semua di media sosial. Sebab pernah ada satu perkataan tu nak yang viral macam ada tak pasti jangan kongsi. Yes, betul. Ya, betul. Okay, saya nak kongsi satu perkara. Boleh. Bulan lepas lah, bulan lepas. Kami pun kontak dekat WhatsApp. Ramai yang share and post. Di mana masanya kes COVID-19 10,000 lebih. Okay? 10,000 lebih. Ramai yang dah post. So kami cek dekat KKM pun Facebook official, KKM belum update. Okay, so dari sini posting 10,000 yang ada. So kami komen lah dekat salah seorang kawan kami. Then mana kau dapat? Aku screenshot dengan kawan. Screenshot dengan kawan. So kau tahu tak betul ke tak? Aku screenshot dengan kawan je. Tanya dengan kawan screenshot dengan kawan lagi. Jadi benda macam tu memang bahaya. Lepas ya, setengah jam lepas ya, KKM update, berita ya dah palsu. 10,000. Masa saya 6,000 ke 7,000, 5,000 ke 6,000 je kes. Tapi berita yang viral 10,000. So tak pasti jangan kongsi. Cik perlulah jadi orang yang first. Cik perlu jadi orang terawal nak menyebarkan berita. Kini tu kan banyak yang nak macam yo nak jadi orang pertama sharing benda yang tengah viral. Yes. So ialah yang kami nak tekankan. Cik perlu jadi orang terawal. Mungkin kita cik pasti. Saya orang nak bayar kita. Saya orang nak beri piala. Saya orang nak beri hadiah jadi orang terawal. Ketia tak lah. Mun benar berita tak nang sahih, masalah. Memang anda layak jadi orang tawal lah. So, bila jadi orang terawal tapi menyebarkan berita yang betul, ia boleh menimbulkan masalah sosial, khasnya dalam masalah etnik lah, khususnya lah. Lebih-lebih lagi, mungkin kita post ada kaitan dengan bangsa, budaya dan agama. Makanan pun jadi isu. Ingat sih benda-benda viral sebelum tu, ada artis melalui media sosial lah. Durian post, kimchi. Yang beli pakaian. Dari Bahaya ya. Yes, dari si Iban. Kan dah menimbulkan masalah sosial. Jadi orang marah dengannya, orang akan kecamnya. Sehingga kan orang kecam orang Korea, bangsa Korea apa semua nak. Sebab dalam masa yang sama nak macamnya akan jadi isu perkauman pun ada juga. Betul. Sebabnya akan ada macam ada orang post naknya akan babitkan isu Islam tu lah Islam mau lah tu macam ni lah. Then mun Islam kan kita yang anak yang Kristian.
Dan isu yo ada jadi ke Betul. isu perkauman. Lupakan isu hai tradisi sidak yo hina ke tradisi ke apa. Betul. So memang perlu lah berhati-hatilah dengan apa yang kita post, apa yang kita beritahu. Jangan kena mulut pada binasa. Okey. Okay, lagi? Sebab macam yang kami orang kos politik tu pun macam hati-hati juga lah dalam percakapan orang sebab politik nak kita si sama penyokong dan Yes. kalau kita lebihkan satu tu dan yang seorang tu akan marah dan dia akan jadi pergaduhan. Betul. Soalnya follow je lah. So semua tu kelak bakal ahli politik Adun, ahli parlimen. InsyaAllah. Aiman Semua lah tu, dulu semua tu, wakil kucing. Aiman. Muka-muka tu yang akan duduk dalam Dewan Negara lah. Dewan apa? Dewan Negara. Abika, Dun, Melaka, Sazina, Dun, Sabah. Aiman, Dun, Abika. kucing. Oh, Melaka. So di situ ada Melaka, Melaka, Sabah, kucing. Alia tu pasti sini tapi semenanjung lah. Alia sini? Saya Selangor. Selangor. Oh, Selangor. Isu Selangor sekarang ni. Kalau dengar Selangor, terus cakap Selangor menjajah Malaysia. Sebab dia orang kes paling tinggi selalu kan. Selalu bagi crown dekat Selangor. Sarawak menyerahkan crown dekat Selangor macam tu. Sabah. Siapa dari Sabah? Syazrina. Syazrina. Oh. Syazrina lepas ni ganti Datuk Seri Bermukhtar je lah. Sama ya. Syazrina. Ni orang sungainya. Ni orang sungainya. Oh. Sama dengan Bung. Yang pun etnik nak Sama dengan orang Bung. sungai. Syazrina, saya nak share sikit. Okey. Masa tu kan Bung Mokhtar, Datuk Seri Bung Mokhtar pernah bagi tahu yang kalau vaksin COVID dah sampai ke Malaysia, dia bagi tahu yang orang yang pertama disuntik adalah wakil rakyat. Dia cakap takkan wakil rakyat takut mati. Okay? Dan saya ambil satu petikan itu, saya tanya dengan Menteri Pelancongan, Menteri Belia dan Sukan Sarawak masa saya. Datuk Datuk Abdul Karim. Okay? So, saya tanya dengan beliau, Datuk Abdul Karim, sebelum ni Datuk Seri Bermukhtar dah menyatakan wakil rakyat takut mati sebab nak ambil vaksin. Apa pendapat Datuk? Dia cakap. So dia cakap macam ni, Datuk Abdul Karim macam tu Menteri Belia dan Sukan Sarawak. Vaksin datang, saya sanggup jadi orang pertama. Bukan yang Datuknya cuma beri gelaran Datuk dengan Padahal Lela Rinong. Yes. Okey. Tu jadi isu juga nak masalah. Benar. Tu pun ada isu juga. Dengan tadi tas tahu Sabri. Tuan tahu sebenarnya macam ni. Okey, Sebab sebenarnya, banyak yang batas tu isu perkauman. Yes. Tu bagus diambil kita contoh. Okey. Datuk Abdul Karim bukan memaksudkan macamnya. Okey. Kau ambil contoh Menteri ada media sosial dia sendiri kan. Ada media sosial, ada page sendiri. Tetapi bukan beliau yang tulis. Okey? Bukan beliau. Yes. Contoh macam saya bekerja dengan Datuk Karim. Datuk Karim sudah sebut je. Kita perlulah beri dulu gelaran Datuk dengan Pandai sebab beliau masih muda. Saya rasa agak kurang sesuai. Tetapi saya type lain. Jadi benda macam tu yang menyumbang kepada salah faham. Memang sangat menyumbang. Jadi masa saya sebenarnya Datuk Karim tidak bermaksud untuk tidak memberikan kepada Pandai Lela sebab Pandai Lela is orang Iban, orang ni tak. Sebab Pandai Lela terlalu muda. Macamnya Pandai Lela bagi beliau Pandai Lela terlalu muda untuk menerima gelaran Datuk dan tidak bermakna beliau tidak menghargai sumbangan Pandai Lela. Tapi fahamlah bagi rakyat Sarawak mereka mahukan gelaran Datuk. Tetapi kena ingat Sarawak ada ordinans sendiri. Okey, Sarawak ada ordinans sendiri sedangkan
Semenanjung dah laksanakan PKP, Sarawak kita masih terkawal. Sebab Sarawak berbeza dengan Semenanjung. Ia yang selalu dimain betul. oleh Sidak Menteri kita di Sarawak tu. So sebenarnya bila Datuk Karim dah explain, dah bagi tahu secara terus terang, so saya ada isu dia lah. Sebenarnya mungkin ada isu ataupun salah faham lah masa si yang type message ya, ada yang type news ya. So yalah pada kami maklumat yang lengkap memang akan menimbulkan isu kepada orang lain yang si faham. Betul. Ya. So yalah Sebab penting. isu tu pun ya banyak yang Kristian yang posting. Yes. Sebab yalah tidak madah special na je Islam sebab Dabita Sabri diberi anugerah agung kan. Ya. Sedangkan menerasi. Tapi tidaknya sama dalam sukan yang sama. Betul. Semalahnya. So memang perlulah berhati-hatilah mau nak naik mau nak post. Okay, ada lagi soalan? Okay, kawan-kawan ada lagi tak soalan? Afikah ada? Okay kan Kakak tu yang kami explain, yang kami kongsikan semua okay kah? Okay, jelas, tepat dan nyata. Kami Sazina? ringkas sekejap lah. Geng, Sazina. Ada soalan kah Sazina? Malu. Apa tu? Tengah kau Sazina aman. Kes sama kuningnya bodoh mana? Oh, nyanang bongok lah nya. Ya, Palestin. Halia pun ada juga mong pada dalam grup politik mong juga ada juga yang macam Kan memang ada bincang. Menyokong, bukan menyokong tapi macam yalah Israel tu sidaknya macam Israel tu betul ke apa macam. Tapi sebenarnya kan lah pasal agama, tapi jadi manusia lah untuk kita tahu benda yang salah kah betul kah sebenarnya. Tapi ada juga lah yang macam dalam kelas tu memang sidaknya ada macam berdebat sikit lah pasal dia. Kan dah ada isu nak, yalah media sosial tu sangat main lah, sangat beri impak buruk lah mun kita salah pakai media sosial. Terutama dalam agama apa semua lah. Sebab masing-masing mau backup agama dia pun yang masing-masing mau madah macam kita tu Islam betul, memang Islam betul. Yang Kristian memang kan madah Kristian betul. So macam ni kita nak deal dengan benda ya. Christian and deal, Islam deal. So yalah siap ada isu apa, siap ada wujudnya selfish antara satu sama lain. Macam yalah. Biar Yang Palestin dengan Israel tu pun pernah jadi isu juga nak, sebab orang madah Islam tu terus madah yang macam Iban, Kristian tu macam Israel. Macam tidak nyokong Israel sebab tidak si Islam. Ia pun pernah jadi isu. So memang susah mun kita mau nerangkan dari mula sampai habis pasal Palestin dengan Israel. Sebab kita sih tahu apa yang sebenarnya tidak cari and apa yang tidak rancangkan sebenarnya sebenarnya. So kita sih dalam tempat mereka. So itu saya tahu macam ni. Yang kita tahu adalah secara fizikal bahawa Israel tengah menyerang Palestin. Yang kita nampak. Kan? So betul apa yang kami madah is apa yang kita nampak itu yang kita fikir. Apa yang kita nampak itu yang kita fikirlah, kita anggap, kita assume. Apa yang kita nampak itu yang kita assume sebenarnya. Memandangkan kita kesentukan masa, jam pun dah lewat. So kalau ada apa-apa soalan sila tanya. Kalau tak ada soalan kita boleh akhirkan sampai di sini je. Sebab memandangkan Abang Haziq pun dia kerja dari siang tadi, mungkin agak kepenatan dan jam pun agak lewat. So
Boleh sesi bergambar, Abang Aziz? Boleh. Okey. Sila. Alia, apa? Mana Mi? Boleh siapa-siapa aja tolong SS juga. Sekejap. Take one. Siapa make PC cun tu. Ambil handphone kami macam kecil ya. Alia, boleh on cam Alia? Sorry. Tadi internet slow. Alia pakai PC kah? Ha. Tolong SS kan Alia? Okay, boleh. Okay, jom. Take 1, 2, 3. Sekejap ya. Sekejap ya. Mu pandai temu man. Tegur man. Boleh, dekat je ya. Ya, dekat tak. Ayah, Ria man kami dengan Cidak Polis ada Roblox di Sibukan. Oh, Sibukan. Oh, ada yang malah live ya? Kita selalu live di Facebook, kita di input. Kami Bilik Berita Cats. Ya, page kami. Oh, ya kita pun. Bilik Berita Cats. Bilik Berita Cats tu Kontrol semua lah. ada 3 orang lah, ada 5 orang lah yang kontrol BB Cats lah. BB Cat is kira macam anak syarikat untuk Cat FM lah. Okay, Cat FM is hanya menyiarkan hiburan macam TikTok, macam benda-benda viral, okay. So, kami orang tubuhkan satu page, Bilik Berita Cats. Memang publish news. Memang pasal news je. Dah lah. Okay. Abang Aziz, terima kasih sebab luangkan masa untuk kami rayakan assignment kami, dan terima kasih atas penjelasan Abang Aziz dari awal sampai habis. Mungkin untuk di lain hari kami boleh bekerja sama dengan Abang Aziz lagi untuk kumpulan kami ni. Okey, satu. InsyaAllah, boleh. InsyaAllah. Jadi saya nak ucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan Nur Syafira, Afika, Aiman, Nur Syazrina dan siapa tu? Sang tu dek? Alia. So terima kasih juga kerana sudi menyambut saya yang macam ni. Terima kasih banyak. Okay, dan insyaAllah semoga